Sampai kita. Password lupa pula. Sekejap tuan Password dah lupa nak masuk. My term. Sebab dia dah keluar. Dah keluar itu. Biasa saya tak keluar, saya terus masuk. Manusia bacaan kepada malaikat, syaitan, jin dan manusia.
Kan sudah ke belum lah? Mana? Saya dah tanda tu. Ah, Sudah kan? atau masuk tak datang. Dah belum aja beli. Kan hal ehwal malaikat yang kita kena Al-Quran kan. Awak malaikat. Hal ehwal ya. Sebelah ya. Ya. Oh, awak malaikat. Yang ceritakan. Kan tu lah. 651. Hal ehwal malaikat yang kita kena Al-Quran. Enam lima satu empat dua. Saya dah. Yang di sini. Hmm. Okey, saya dah set password baru. Saya pasal baru kan? Tak boleh buat Lupa Dia kata kalau dah lupa habis lah dia. lupa kata laluan. 21. Alright, boleh masuk. Check in. Okey. sorry. Itu dia dah terkeluar. Biasa saya tak keluar. Terus check in je. Tekan lah tu. Ha? Tekan lah tu. Dia tekan keluar. Dia nak masuk balik, dah tak boleh. Password lupa dah. Dia baru satu je. Saya pakai semua sekali. Itu pasal tekan. Lupa habis tak lupa. Pakai satu. Saya punya pin number. Rumah tu senang dia ingat. Kadang banyaklah password. Apalagi kerja kerajaan ni macam-macam sistem. Sistem tu lah, sistem ni lah. Biasa. Yang baru ni apa? Padu. Itu pun problem juga. Padu tu. Isi maklumat. Dapat isi maklumat isteri. Nak masuk nama anak tak boleh. Dia kata nombor IC dengan nama tak match dengan kad kenalan. Tak match juga. Dah match lah. Dah tengok foto. Koma, titik semua tengok. Tu pun tak boleh juga. Tak. Dia kata tak sama. Baik. Main lepas tu kena pergi konsep. Main lepas tu kena Produk saya besar ramai tak buat.
Tak sampai separuh dia buat padu tu. Yang produk baru ni tentang IT je tahu Ustaz. Sebab sebenarnya dekat Hermes dah ada dah maklumat-maklumat diri kita. Maklumat harta semua ada kat Hermes. Apa nak ada padu-padu lagi? Ni suruh isi padu pula. Aduh. Kalau sistem dia stabil, okey lah. Ni tak stabil sistem dia. Nak tambah data tak boleh. Maklumat lagi kan, kita perlu isi tambahan maklumat tak boleh. Nama saya dengan rumah dia boleh. Nama-nama anak. Mana yang anak bawah tanggungan kita kan kena isi masukkan juga maklumat tu. Bawah 18 tahun. Seorang nama anak pun tak boleh masukkan. Berapa kali cuba tak boleh. Dia sebab apa? Orang bahasa asing ni. Dia ada dulu. Dia sendiri dapat bantuan tu, dapat bantuan tu. Kita semua kaki dan kerajaan semua dah ada dalam sistem. Yang tak dapat tu. Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ni dengan baca ulun kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran Karim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa semuanya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Kita berusaha dengan kebenaran dan berusaha dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Yang maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada manusia semua. Alhamdulillah. Jadi kita sambunglah kita hakikat beriman ni. Sambung surah apa? 261 al-ihwan malaikat yang diciptakan. 261. Baik, lihat pada 261 beriman pada malaikat. Okey, dalam kitab ni pun ada juga beriman pada malaikat. Dalam kitab ni. Dalam kitab ni beriman malaikat muka surat berapa ya? Orang. Beriman pada Rasul, beriman pada hari kiamat. Beriman pada kitab-kitab, beriman pada malaikat. Okey, muka surat 87. 87 aku beriman pada malaikat lah. Kepentingan beriman pada malaikat, tuntutan beriman pada malaikat, nama malaikat, manusia boleh melihat malaikat ke tidak, malaikat boleh menjelma berupa manusia, dan sebagainya. Baik. Kalau malaikat diceritakan dalam Quran, ada banyak ayat Quran yang menyebut tentang malaikat Allah Ta'ala. Antaranya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Maksudnya siapa yang menjadi musuh Allah, man kana aduwwan lillah,
Siapa menjadi musuh Allah dan musuh para malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka semuanya Allah Ta'ala itu musuh. Allah Ta'ala itu musuh orang yang tidak beriman. Inna Allaha lil kafirin. Okay. Dan juga Allah Ta'ala semua Al-Quran, wa nufihu bisur fasa'ika man fis samawati wa ma fil ard illa man syaa Allah. Summa nufiha fihi ukhra fa idza hum fi qiyamun yanzurun. Dan ditiup sangkakala. Dekat Israfilah yang meniup sangkakala. Wa nufihu bisur. Kemudian bila ditiup fasa'ika, maka pingsanlah man fis samawati wa ma fil ard, makhluk-makhluk yang terdapat di langit dan juga makhluk yang di bumi. Jadi perkataan man tu maksudnya ganti nama dirilah untuk segala makhluk lah yang bernyawa sama ada di langit ataupun di bumi, illa man syaa Allah, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Summa nufiha fihi ukhra, kemudian ditiupkan padanya yang lain. Mana sekali lagi lah, tiup kali kedua. Fa iza hum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka itu berdiri menunggu akan balasan lah. Yanzurun, menunggu untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini tentang malaikat Israfil lah. Mana ayat yang 68 ni khusus untuk malaikat Israfil. Kalau ayat 98 ni khusus kepada semua malaikat. So jangan kita menjadi musuh kepada malaikat. Malaikat ni lagi kuat tenaganya berbanding kita kan. Okay. Dan malaikat ada masanya membantu para nabi dan para rasulullah dalam peperangan Badar. Berapa malaikat yang turun membantu tentera Islam? Mula-mula 3,000, lepas tu ditambah lagi 2,000, jadi 5,000 lah. 5,000 malaikat yang membantu tentera Islam dalam peperangan Badar. Ketika saya pergi ke Badar itu, kan, ditunjukkan antaranya ialah Bukit Malaikat, Jabal Malaikat. Pernah pergi tak itu? Siapa pergi umrah, dia akan pergi satu tempat tu. Dia bukan Jabal Malaikat. Dia bukit pasir je. Dia tak jauh daripada badan lah. Jadi malaikat tu dijatuhkan, dia keluar daripada bukit pasir tu. Kan, bukit pasir tu tinggi juga saya tengok. Dia memang pasir. Kalau bukit-bukit lain kebanyakannya batu-batu. Dia penuh dengan batu-batu kan. Tapi kalau bukit malaikat tu dia pasir saja. Tapi tinggilah. Boleh kita saya tengok dia orang panjat atas bukit pasir tu lah. Dia kan. Kaki dah tenggelam tu. Kaki tenggelam. Tapi tak tenggelam sangatlah, boleh lagi dia orang panjat nampak kan. Tapi saya tak larat nak panjat. Dia orang panjat sampai ke atas. Pakai motor kan? Pakai motor. Ada yang pakai motor? Ini atas tu. Kalau kita pergi ke Badar, biasanya dia akan bawalah ke Bukit Malaikat, tak jauh daripada Badar lah. Badar tu. Bukit pasir tu lah. Jadi ceritakan bahawa keluarnya malaikat tu yang berduyun-duyun tadi membantu tentera Islam dalam peperangan Badar. Kalau ceritakan kisah bagaimana malaikat itu membantu tentera Islam itu, di mana kalau sahabat-sahabat atau tentera Islam tu, kalau mereka itu bercadang nak memukul ataupun memenggal kepala musuh, belum mereka penggal, tiba-tiba kepala tentera kafir itu dah tergolek macam tu. Dia dah tergolek. Jadi tak nampak siapa yang melakukan. Sedangkan para sahabat tu baru nak angkat pedang, tapi kepala orang dah jatuh lah. Itulah. Dia menyatakan bantuan tentera malaikat. Diceritakan bahawa hanya dalam peperangan Badar sahaja malaikat membantu berperang. Sedangkan dalam peperangan-peperangan lain kan,
Malaikat-malaikat hanya datang menengok sahaja, tidak membantulah. Wallahu a'lam dah. Itu disebut dalam kitab. Mereka hadir kalau dalam peperangan lain, mereka hadir tapi mereka tidak membantu. Hanya dalam perang Badar sahaja bantu. Baik. Soalnya qul yatawaffakum malakul maut allazi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang telah diserahi untuk kamu akan menyambil nyawa kamu. Kemudian itu kamu dikembalikan kepada Tuhan. Summa ila rabbikum turja'un. Surah sejarah. Kan biasa pagi Jumaat lah, imam biasanya akan bawa surah sejarah. Antara ayat dibaca qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, kan semua ayat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'min. Kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Quran ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang diucapkan manusia melainkan di dekatnya ada pengawas yang sedia mencatat. Ini nak cerita tentang adanya malaikat raqib dan atid. Kan? Raqib atid yang mencatat amalan manusia. Kalau ayat yang sejarah tadi itu malaikat maut. Yang mengambil nyawa. Yang disebut dalam Quran lah. Walaupun dia tak sebut itu secara direct, kadang-kadang dia tak sebut direct. Tapi nak nyatakan kalau ayat 18 tu adanya malaikat yang mencatat kiri kanan kita, amalan kita kan. Apa yang kita lakukan sehari-hari. Gitu. So di akhirat besok kita segala amalan itu dibentangkan di hadapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang mendoakan orang yang beriman dan ahli ilmu. Nampak? Doa malaikat untuk orang beriman dan ahli ilmu. Sebagaimana firman Allah Taala, "Allazi yahmiluna al-'arsya wa man halahu yastaghfiruna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'tu kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim sayiat wa man taqi sayiat yauma idzin faqad rahimta wa zalika huwal fawzul azim. Ini malaikat, antaranya malaikat yang mengikut aras lah, malaikat yang bertasbih, malaikat mengikut arah dan malaikat yang berada sekelilingnya bertasbih kan. Wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu bertasbih dengan memuji Tuhan-Tuhan mereka Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman. Mereka beriman bihi dengannya malaikat tadi. Wa yastaghfiru lilladzina amanu, dan mereka memohon keampunan kepada orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Faghfir lilladzina tabu, oleh itu ampunkan bagi kamu, bagi orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan yang ikut akan jalanmu ya Allah. Wa qihim azabun al-jahim, dan jagalah mereka daripada azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Ya Allah Tuhanku, Tuhan kami, masukkan mereka dalam surga Adnan yang Kau telah janji kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak antara keluarga mereka dan isteri mereka. Wa man salaha min abaihim wa zurriyyatihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Wa man salaha min abihim, mana orang yang salihah
orang saleh daripada bapa mereka dan isteri mereka, wa zuriyatihim dan zuriat-zuriat mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya kau ya Allah, kau lah yang maha gagah lagi bijaksana. Kan? Wa qimus sayiat. Kemudian dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya siapa yang kau pelihara pada hari itu daripada terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka semuanya engkau telah menggunakan rahmat kepadanya. Faqad rahimtah. Waman takis sayyah yauma idzin faqad rahimtah. Wa zalika huwal fawzul azim. Demikianlah kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini ada menyentuh berkenaan malaikat yang memikul arash. Ada 8 malaikat yang memikul arash. Kemudian sampai itu ada malaikat-malaikat yang lain lah yang di sekitarnya sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga memohon keampunan kepada orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Serta orang-orang yang berilmu. Rahmatmu dan ilmu meliputi segala-galanya. Okay. Dan orang bertawab kepada Allah. Kemudian mereka juga meminta dimasukkan Rabbana wa arihim jannati adn. Jadi mereka minta kepada Allah Ta'ala dimasukkan kepada orang-orang yang beriman dari ke dalam syurga yang dijadikan. Itu juga orang-orang yang soleh. Wa man salaha min abaihim. Orang-orang yang soleh mana orang layak lah. Yang daripada bapa mereka, isteri mereka dan zuriat mereka tadi. Inilah antara fungsi malaikat tadi lah. Tugas malaikat tadi sentiasa memohon keampunan kepada orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh. Itu. Baik. Kemudian wa wallazi yusalli alaikum wal malaikatu liyukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Kana al-mu'min wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu daripada gelap gelita, kufur dan maksiat kepada cahaya yang terang benderang, iman dan taat. Dia yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Kana bil mu'minina rahima. Dan dia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya pada beriman di dunia dan akhirat. Di mana ada yang malaikat berdoa tadi lah. Wal malaikatu dan para malaikat tadi. Maksudnya dia berdoa lah kepada Allah Ta'ala minta diampunkan dosa-dosa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang bertaubat, orang yang sentiasa menazim istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah diampunkan dosa. Jadi mereka sentiasa bersama dengan mereka yang melazimi kebaikan dan mendatangi majlis ilmu. Mendatangi majlis ilmu sebagaimana bizikan malaikat pada orang mukmin menggesa kebaikan. Firman Allah Ta'ala wa nufiqu bisul wa nufiqa bisul kan menjadi tiupkan sangkakala. Ini malaikat Israfil. Zalika yaumul wa'id. Demikianlah hari yang dijanjikan. Wa ja'at kullu nafsin ma'ha sa'ikun wa syahid. Kemudian saat itu ialah hari berlakunya amaran yang telah diberikan, dan setelah itu datanglah tiap-tiap orang ke padang mahsyar disertai 2 malaikat. Yang satu menjadi pembawa dan yang satu lagi menjadi saksi. Nampak? Kemudian laqad kunta fi ghaflatin min hadza wa kashafna anka ghita'aka fa basarka yaumal hadid. Serta dikatakan padanya, demi sesungguhnya engkau di dahulu berada dalam keadaan lalai tentang perkara ini, maka kami hapuskan kelalaian yang menyumbungimu itu. Lalu pandanganmu pada hari itu menjadi tajam, mana dapat menyaksikan dengan jelas
perkara-perkara akhirat. Maksudnya mata buntang lah. Buntang tengok azab Allah Ta'ala kan. Dia tak percaya. Jadi tak percaya dengan balasan akhirat, tak percaya tentang hari kiamat dan sebagainya. Jadi besok di akhirat dibangkitkan, barulah dinampak daripada mereka, barulah mereka percaya. Kan? Masa itu dah terlambat lah. Dah terlambat, dah kembali ke dunia pun dah tak boleh dah. Yang ada ialah penyesalan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, hal hewan, manusia, iblis dan syaitan diceritakan dalam Quran. Dalam Quran banyak sekali ayat menyebut tentang hal manusia, jin dan syaitan. Antaranya firman Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana min sulsalin min hamain masnun. Sungguh kami ciptakan manusia daripada tanah liat yang kering. Ini asal daripada Tok Adam. Asal daripada Tok Adam, dia cipta daripada tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering yang ada rongga lah, berongga. Macam tu. Okay. Iblis bila nampak jasad Nabi Adam tu, Nabi Adam, dia tiup lah. Dalam rongga tu keluarlah bunyi. Keluarlah bunyi lah. Okay. Jadi dia mempelengkehkan Nabi Adam ni kerana dicipta daripada tanah, sedangkan dia dicipta daripada api. Mana lebih mulia tanah daripada api, kan? Sudah tentu apilah, kan? Apilah lebih mulia. Tapi dia tahu api, kalau tanah banyak pun kalah ke api, kan? Tanah banyak kan api. Tapi dia walaupun kita berapi, dia pun masuk api. Dia cipta berapi. Lalu dia pun besok akan dimasukkan ke dalam api. Jangan sombong, kan? Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Daripada dan wajan ni golongan jin. Wajin dan jin khalaqnahu dijadikan akannya min qablu min naris samum, daripada api samum. Api samum. Kat situ dia tak terjemahkan. Yang dia terjemahkan daripada lumpur yang dibentuk min hamain masnun. Sampai situ je. Dia terjemah kat situ je. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Dapat? Mana ayat yang ke 2 je, 26 tu ada terjemahkan, ayat yang ke 27 tidak terjemahkan. Dia tak masuk kan? Kita boleh lihat dalam tafsir dia. Surah Al-Hijr ayat 26 ke 27. Ada tu. Sebab ayat yang ke yang pertama tu penciptaan manusia. Ayat 26 adalah penciptaan manusia. Ayat yang ke-27 penciptaan golongan jin. Cipta jin. Jin pun cipta api juga. Min naris samum, daripada api samum. Baik, kemudian allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalaqal insana min tin. Summa ja'alahu ma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Qalilan ma tashkurun. Ini pun termasuk ayat sejarah. Ayat surah sejarah. Maksudnya allazi ahsana kulla syai'in khalaqa, yang menciptakan tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insan min tin. Kemudian manusia dicipta daripada tanah. Asal kejadian manusia daripada tanah lah. Kemudian keturunan selepas itu, dia berkembang melalui benih air mani, percampuran air mani laki-laki dan perempuan.
maka terciptalah keturunan anak Adam. Anak Adam. Dan kita semuanya kan sama ada Melayu, Cina, India, Jepun, orang putih, Bangla kan, semua asal kejadian kita ni pada Tuhan Adam lah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan dia menjadikan kita manusia daripada sejenis pati, iaitu daripada air benih yang sedikit dipandang orang. Min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan kepadanya ruh ciptaan. Wa nufiru wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara. Kemudian kami kurniakan bagi mereka itu pandangan, pendengaran dan juga hati, akal fikiran. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit yang bersyukur. Tapi sedikit yang bersyukur. Kita tak tahu asal kejadiannya adalah daripada air benih, air mani yang hina kan, asal keturunan manusia ni. Tapi bila dia dah menjadi manusia, dia ada gunakan pendengaran, akal, pemikiran dan sebagainya, jadi sombong dan angkuh dan sebagainya, lalu melawan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan. Baik. Kemudian permusuhan manusia dan jin. Susah. Fa iza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'ta al-Qur'an, apabila kau baca Quran, maka hendaklah kau berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang dengan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan, ataupun kita baca 3 qul qul huwallahu ahad Allahu samad, ataupun qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ataupun qul a'udzu birabbin nas kan, malikin nas. Itu pun termasuk ayat-ayat sebagai pelindung lah daripada gangguan-gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Gitu. Kemudian la yasma'una ilal mal'il a'la wa yuzabuna min kulli janib. Min kulli janib. Dengan itu mereka tak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat penduduk langit, dan mereka pula direjam dengan api daripada segala arah dan penjuru. La yasma'una ilal mal'il a'la wa yuzabuna min kulli janib. Kalau dulu para jin dan syaitan ni masing-masing dia boleh mencuri mencuri pendengaran apa yang dibisikkan oleh para malaikat di langit kan. Apa yang dibisikkan oleh para malaikat di langit. Jadi pada asalnya mereka dapat mencuri berita-berita itu. Kemudian Allah Ta'ala menegah mereka daripada mencuri berita. Akhirnya mereka direjam dengan titik bintang dan sebagainya, direjam dengan api dan segala arah penjuru. Jadi mereka akhirnya mereka tidak mampu lagi mencuri berita-berita daripada langit yang dibisikkan oleh para malaikat lah, berkenaan dengan apa yang berlaku pada anak Adam dan sebagainya. Baik, kemudian inna syaitan lakum adu. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Oleh itu jadikan dia sebagai musuh. Sebab dia ni memang confirm lah, syaitan ni memang confirm musuh. Sama ada kamu bermusuh dengan dia ke, berbaik dengan dia ke, dia tetap musuh. Dia memang tak boleh dibuat kawan lah. Syaitan dia tak boleh buat kawan. Macam mana pun dia tetap musuh. Innama yad'una hizbahu, dia hanya menyeru kawan menyertainya supaya menjadi isi neraka. Yakunu min ashabis sa'id, supaya menjadi isi neraka bersama-sama dengan dia lah. Sebab dia memang confirm masuk neraka. Jadi dia nak ramaikan puak-puak dia dalam neraka. Itu yang dia bersumpah
dengan kepada Allah Ta'ala, untuk mengesongkan akidah. Semua anak Adam kalau boleh nak tentu masukkan dalam neraka bersama dengan dia, macam tu. Pada itulah syaitan. Itulah syaitan bila nampak malaikat ni sebut lagi dalam peperangan Badar, kan syaitan ni membisik-bisikkanlah kepada tentera-tentera kafir lah. Dia membisik-bisikkan, nyatakan bahawa syaitan kalau ikut riwayatnya dia menyerupai manusia dalam peperangan Badar. Dia manusia. Dia menyerupai Surakah bin Malik. Dia menyerupai Surakah bin Malik. Surakah bin Malik tahu kan? Antara orang yang memusuhi Nabi lah pada awalnya, tapi akhirnya masuk Islam. Surakah bin Malik itu. Surakah bin Malik itulah yang mengejar Nabi itu ketika Nabi pergi berhijrah. Nabi pergi berhijrah, kan? Surakah balik dia naik unta, kejar Nabi dengan sebab akhirnya untanya terjerumus masuk dalam bawah tanah pasir itu. Jadi dalam peperangan Badar, syaitan berserta dengan tentera kafir menyerupai Surakah bin Malik. Dia antara orang mengikat peranan lah, untuk menyemarakkan semangat, menyemarakkan semangat orang tentera kafir melawan tentera Islam. Jadi semangat dia. Tapi bila para malaikat datang membantu tentera Islam, dia kata, kamu pergilah berperang, aku pusing ke belakang, kerana aku nampak apa yang kamu tak nampak. Soalnya syaitan nampak malaikat datang bantu tentera Islam dalam peperangan Badar itu. Jadi dia nampak lah. Dia nampak, dia kostat ke belakang. Dia tak berani. Ya. Baik. Ya, Surakah bin Malik. Syaitan menyerupai Surakah bin Malik dalam peperangan Badar. Surakah bin Malik itulah yang mengejar Nabi itu ketika dalam peristiwa hijrah. Yang naik unta tu, naik kuda, biar untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi dia punya kuda tadi terjelus, kaki dia masuk dalam pasir. Kita. Baik, kemudian wa izzayyana lakum syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawm. Dan inni jarun lakum falamma tara atil fi'atani naqasa ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawu inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Inilah ayat dia. Ya, ayat ni. Inilah peperangan Badar ni. Dia mengalahkan syaitan memperhiaskan pada mereka perbuatan mereka yang salah untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tiada siapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Nampak? Syaitan membisik-bisikkanlah kepada tentera kafir untuk perang melawan tentera Islam. Dalam peperangan Badar itu, dia kata, akulah pelindung kamu, kan? Akulah penolong kamu. Aja tu. Kemudian melihat tentera puak dan kedua puak, tentera Islam dan kafir masing-masing kelihatan berhadapan. Syaitan berundur ke belakang. Nampak? Ini syaitan di belakang ni. Falamma tara atil fi'atani naqasa ala akibai. Ya, syaitan berundur ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna. Kerana aku berlepas diri pada kamu kerana aku melihat apa yang kamu tak dapat melihatnya. Mana tentera malaikat turun banyak 5,000 orang, 5,000 malaikat yang keluar daripada bukit apa tu? Bukit malaikat tu turun. Bukit pasir tu turun. Kan dengan memegang senjata masing-masing lah. Itu yang sahabat nak bunuh kafir itu tiba-tiba dah mati. Dah ada yang membunuh. Mana yang nak pancung, tiba-tiba dah kena pancung. Tentera kafir itu dah kena pancung. Tapi tak nampak siapa yang mancung. Sebenarnya tentera malaikat lah yang telah memancung
tentera kafir. Dan yang terbunuh adalah sebanyak 70 orang lah tentera kafir yang terbunuh, termasuk Abu Jahal sekali lah terbunuh dalam peperangan Badar itu. Kalau mati, kepalanya dibacung oleh Abdullah bin Mas'ud, potong kepalanya, dia mati. Yang lain tentera kafir semua bertempiaran lari lah. 70 yang meninggal, mati, 70 ditawan, dan Islam 14 saja yang mati syahid. 14 saja mati syahid. Jadilah kalau kita pergi ke Badar, kan ada apa kat Badar tu kan ada satu dia cerita apa tu? Street apa? Jalan Syuhada kan? Syuhada Street. Kan dari Syuhada Street tu. Kat situ ada satu tugu. Dia bukan jalan besar, jalan kecil tu. Dia ada satu tugu tu yang kita tulis 14 orang. Syuhada tu, tulis namanya kat batu kan. Ada satu tugu. Yang belah kanan tu kawasan Papakar tu dah perkuburan. Atau syuhada yang mati syahid itu masuk kubur besar lah. Baik. Kemudian Iblis bersumpah untuk menyesatkan Adam daripada jalan kebenaran. Kan bisa? Itu satu isyarat lah. Kalau ikutkan arahan Tamim, isyak berhenti. Isyak berhenti. Itu kadang terbabas juga. Kan? Dia macam potong kan tak boleh tiba-tiba landing tu. Kan? Dia mesti pusing tu kan. Pusing tu potong kan. Dia akan slow ke engine dia kan. Kalau terbang sebelum dia mendarat, dia akan slow ke engine dia. Slow, senyap kan. Senyap bunyi kan. Mana dia nak landing tu. Bunyi dia pada engine tu dia dah slow kan. Tapi kalau dia tengah dalam beberapa kaki 37,000 kaki tu, itu memang ada speed betul lah. Speed lah dia tu. Memang terdengar lagi tu, bising je tu. Tapi bila dah dekat 1 jam nak landing tu, dia dah mula turun ke bawah. Dia punya engine tu dah slow kan. Sunyi rasa kan. Senyap je. Lepas tu depan perang Mahuri pun cakap lah ni pempa. Pilot pun cakap pempa kita nak mendarat. Semua senyap, semua risau. Baik, alhamdulillah selesai. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa taqabbala wasbir halalan wa barakatan katsiran wa siyana fataya alim laula qulubana bilul ma'rifataka wa dhahana ta'rifin. Allahumma faqqina fi din, Allahumma faqqina fi din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Bulan 2 ni 12 bulan 2.